Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar tahun 4, pada kelas yang lalu kita sudah pun belajar tentang 3 asas pembinaan negara Islam Madinah. Apa 3 asas tersebut? Yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, Sahifatul Madinah. Kemudian kita dah belajar tentang masjid. Pembinaan masjid ni kita dah settle. Kita dah pun belajar apa masjid pertama yang dibina, iaitu Masjid Quba. Apa masjid kedua yang dibina? Masjid Nabawi. Kita dah pun belajar fungsi-fungsi masjid. Apa fungsi masjid pada waktu dulu? Yang utama tempat ibadah lah. Selain daripada itu, masjid juga menjadi tempat mesyuarat, tempat menyebarkan ilmu, tempat bersosial. Kemudian kita dah pun belajar perkembangan Islam dari sudut akidah. Akidah ni kepercayaan. Sebelum datang Islam, masyarakat Arab Madinah mereka menyembah apa? Batu, matahari, pokok, berhala, kan? Kemudian bila datang Islam, orang Arab yang berada di Madinah pada waktu tu, Yathrib namanya, mereka menerima Islam, beriman kepada Allah, meninggalkan segala sembahan-sembahan yang selain daripada Allah. Kemudian kita juga dah belajar perkembangan Islam dari sudut ibadah. Ibadah ni perkara yang kita buat untuk menyembah Allah. So, permulaan Islam, zaman mula-mula Islam, dah ada solat tetapi mengikut syariat Nabi Ibrahim, iaitu solat 2 waktu. Yang pertama, solat sebelum terbit matahari. Yang kedua, solat sebelum terbenam matahari. Itu syariat Nabi Ibrahim. Kemudian bila peristiwa Isra Mi'raj, barulah Nabi menerima syariat yang baru, iaitu solat 5 waktu. Okey. Apa lagi yang kita belajar dalam perkembangan Islam dari sudut ibadah? Pada tahun kedua Hijrah, disyariatkan ibadah puasa dan zakat. Tahun kedua Hijrah. Solat sebelum Hijrah, kan? Peristiwa Isra Mi'raj sebelum Hijrah. Lepas Isra Mi'raj baru berlaku peristiwa Hijrah. Kemudian lepas Hijrah tu setahun, 2 tahun, tahun kedua tu baru disyariatkan ibadah puasa dan zakat. Kemudian tahun ke-9 Hijrah disyariatkan haji. Kemudian apa lagi yang kita belajar dalam perkembangan Islam dari sudut ibadah? Kita belajar tentang azan, iaitu waktu mula-mula sebelum disyariatkan azan, macam mana umat Islam nak berkumpul, nak memanggil waktu solat. Antara caranya pernah digunakan trompet. Kemudian Nabi tak suka sebab menyerupai orang Yahudi. Kemudian menggunakan loceng. Kemudian tak lama kemudian barulah turun wahyu kepada Nabi tentang lafaz azan, dan ada 2 orang sahabat bermimpi diajarkan lafaz azan. Kemudian 2 orang sahabat ni cerita kat Nabi apa yang dia mimpi. Nabi pun bagi tahu apa yang dia mimpi tu telah pun diwahyukan, sama macam apa yang Nabi dapat wahyu berkenaan dengan azan. Maka daripada situ dilantik Bilal bin Rabah menjadi orang pertama melaungkan azan. Sebab itulah sampai sekarang bila nak azan iqamat ke, orang akan tanya, siapa nak jadi Bilal? Siapa nak jadi Bilal? Bilal tu bukan jawatan sebenarnya, tapi Bilal tu nama sahabat. Nama sahabat yang pertama melaungkan azan. Okay, so kita dah selesai ibadah dan akidah. So hari ini kita nak masuk yang ketiga,
iaitu perkembangan Islam dari sudut akhlak. So kita buka muka surat 54. Okey, 54. Pause dulu video ni kalau belum bersedia. Kalau dah sedia, dah buka muka surat 54, dah sediakan pensel sebab kita nak highlight sikit-sikit, baru sambung play. Alright. Saya anggap awak dah sedia, jadi saya teruskan kelas. Perenggan pertama. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW ke Madinah, masyarakat Arab hidup dengan akhlak yang keji dan tidak bermoral. Mereka hidup dalam keadaan berpuak-puak sehingga taksub. Taksub ni kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Taksub juga. Tapi saya nak explain taksub tu, dia terlampau obses. Ya, obses. Taksub ni obses. Dia terlalu ikut. Terlalu idolakan sesuatu tersebut. Terlalu taksub dengan kabilah atau puak masing-masing. Jadi dia berbangga dengan dia punya puak ataupun kabilah mereka. Kabilah yang kuat akan berkuasa dan menindas kabilah yang lemah. Kabilah ni kaum, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil clan, C-L-A-N kan, Clash of Clan. Kalau siapa pernah dengar game tu. Alright, so highlightkan sikit akhlak penduduk Madinah sebelum datang Islam. Masyarakat Arab waktu tu dia berakhlak dengan akhlak yang keji dan tidak bermoral. Tu sebelum kedatangan Islam. Macam mana akhlak keji dan tidak bermoral tersebut? Mereka taksub dengan kabilah dan kabilah atau puak masing-masing. Kemudian kabilah yang kuat akan berkuasa dan menindas kabilah yang lemah. Jadi manusia tak sepatutnya menindas antara satu sama lain. Kena bantu-membantu. Okey, perenggan kedua. Apabila Islam sampai, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak mulia. Menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak mulia. Dan menjadi qudwatun hasanah. Highlightkan sikit. Apa tu qudwatun hasanah? Iaitu contoh yang terbaik. Antara contoh baginda ialah bersifat ikhlas, berkasih sayang, adil, belas kasihan dan sifat-sifat terpuji yang lain. Ada banyak sifat terpuji Nabi. Akhirnya sifat-sifat mazmumah. Mazmumah tu yang keji. Mazmumah tu maksudnya yang keji. Sifat-sifat mazmumah yang keji seperti menindas, zalim, tidak menghormati kaum wanita. Semua negatif-negatif sifat buruk, sifat keji tu dapat dihapuskan. Okey, muka surat 55. Salah satu contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ialah membalas kejahatan dengan kebaikan. Highlightkan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini salah satu benda baik yang Nabi tunjukkan. Nampak macam senang tapi sebenarnya susah. Menguji kesabaran. Apa maksudnya? Contoh, kalau kawan awak, dia baling pemadam ke awak. Dia buat jahat, dia buat kacau ke awak. Apa yang Nabi ajar ialah balas kejahatan tersebut dengan kebaikan.
Kawan pukul kita, kita tak balas, kita maafkan dia. Nampak macam senang je, tapi sebenarnya kalau kena dekat kita, dia menguji kita punya keimanan, kita punya kesabaran. Nak buat ke tak nak, nak maafkan ke tak. Okey. Sambung. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahawa seorang badui telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu merentap selendang yang ada pada leher baginda menyebabkan lehernya kemerahan. Merentap ni apa? Kalau ambil tu, baju tu, tarik cepat-cepat. Kan sakit kan? Tu tarik, kalau tarik baju ni tarik selendang. Ataupun ridak lah, biasa disangkut dekat leher. Tercekik lah menyebabkan leher Nabi kemerahan. Sambung bawahnya. Kemudian badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Baginda menuntut untuk membalas perbuatan badui itu dahulu. Tetapi badui itu tetap enggan. Walaupun baginda mengulangnya sebanyak 3 kali. Lalu baginda berpaling dan tersenyum. Kemudian baginda mengarahkan sahabat supaya badui itu diberikan sedikit harta. Apa yang boleh kita faham daripada cerita ni? Seorang Arab Badui ni orang Arab yang duduk di kawasan pinggiran kampung. Dia punya adab tu dia agak kasar lah berbanding Arab yang berada di bandar Yathrib, Madinah. Jadi Arab Badui ni dia datang kat Nabi, datang tak ada apa, tiba-tiba sentap, tarik apa selendang yang ada kat leher Nabi. Merah leher Nabi. Dah tarik macam tu, lepas tu dia kata dekat Nabi, "Wahai Muhammad." Dia tak panggil wahai Rasulullah, dia panggil nama, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Datang sentap leher orang, minta harta, minta duit. Baginda menuntut untuk membalas perbuatan badui tersebut. Baginda kata, Nabi kata nak balas balik perbuatan kasar orang Arab tersebut. Tapi orang badui Arab tu dia tak nak. Dia enggan. Dah lah buat salah, nak balas balik perbuatan dia tak nak. Kan? Walaupun sampai Nabi minta nak balas balik perbuatan itu 3 kali. Tapi apa yang Nabi buat selepas tu? Lalu baginda berpaling dan tersenyum. Nabi tak marah. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi mengarahkan sahabat supaya orang badui yang tadi tu, yang sentak leher Nabi minta duit, lepas tu Nabi nak balas dia tak nak tu, suruh bagi dekat orang badui tu, bagi sedikit harta. Masya Allah. Adalah maafkan orang tu, bagi pula harta dekat orang tu. Tu antara adab yang ditunjukkan Nabi. Sambung. Begitulah Rasulullah SAW menghadapi kerenah manusia yang bersikap kasar kepada baginda. Ketinggian akhlak baginda diiktiraf oleh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Subhanallahul azim. Selesai. Pendek je kan? Apa yang boleh kita dapat? Kita ulas semula, ringkaskan semula. Tajuk ni, unit 4 ni, perkembangan akhlak perkembangan akhlak di Madinah. Perkembangan Islam di Madinah dari sudut akhlak. So, akhlak orang Arab, khususnya dekat Madinah, sebelum datang Islam, mereka berakhlak dengan akhlak keji dan tidak bermoral. Mereka hidup berpuak-puak. Kau geng kau, aku geng aku. Lepas tu dia berbangga dengan geng masing-masing. Geng yang kuat, dia akan menindas, menzalimi, berkuasa. Menindas ni
kampung kata menindas ni macam bully lah. So geng yang lemah, kabilah yang lemah akan dibuli oleh geng kabilah yang kuat. Itu perbuatan Arab sebelum Islam. Bila datang Islam, Rasulullah ajar akhlak yang mulia. Rasulullah tunjukkan qudwatun hasanah, contoh yang terbaik. Rasulullah tunjuk macam-macam sifat yang baik. Dan antara kisah yang dinukilkan dekat buku kita adalah cerita pasal Arab Badui, kan. Dia Arab Badui, orang Arab yang duduk dekat pinggir kampung. Sifatnya memang kasar. Dia datang jumpa Nabi, bukannya Assalamualaikum wahai Rasulullah, tidak. Dia datang terus sentap selendang Nabi. Lepas tu terus panggil nama Nabi, bukan panggil Rasulullah ke wahai Nabi ke, tidak. Wahai Muhammad. Dia panggil. Lepas tu minta harta. Tapi walaupun perbuatan dia kasar, Nabi mula-mula bertindak seperti mana apa yang seharusnya orang-orang lain bertindak, iaitu bila orang buat dekat kita, kita kena menuntut balas. Contoh, orang pukul kita, kita kena tuntut balik. Tuntut macam mana? Sama ada dia minta maaf ke atau apa ke, macam itulah. Tapi kalau dia tak nak ikut tuntutan kita, dia tak nak kita balas balik perbuatan dia, apa yang boleh kita buat? Nabi tunjukkan, maafkan dia. InsyaAllah. Okey. Tengok muka surat 56. Sebelum kita pergi ke latihan, muka surat 56. Tahukah anda Rasulullah SAW pernah membantu isterinya membuat kerja rumah seperti menjahit baju. Itu akhlak Nabi dengan keluarga. Nabi buat kerja-kerja rumah seperti jahit baju. Yang kedua, Rasulullah SAW sentiasa mendoakan kesejahteraan umatnya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dunia dan akhirat. Amalkan, sentiasa berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. Okey, selesai. Selesai kita belajar perkembangan Islam dari sudut akhlak. Next, saya harap awak dapat tengok video seterusnya, ada dekat link description, iaitu cara buat latihan muka surat 28. Satu muka surat je. Muka surat 28 sahaja. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.